الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. Baik. Jadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu katanya tara an-nasul hilal. Ini orang ramai saling menuntut untuk melihat anak bulan. Maka aku khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya aku telah melihat akannya. Ini aku telah melihat anak bulan. Maka berpuasa ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh ia yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang ramai dengan puasanya. Dan hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya seorang badui telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah melihat anak bulan. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Muhammad itu, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Kata Arab Badui tersebut, ya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, adakah kamu bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah? Katanya, ya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, maka beritahu olehmu wahai pada orang ramai wahai Bilal bahwasanya bahawa mereka berpuasa pada esok hari. Jadi dua hadis ni iaitu daripada Ibnu Umar dan satu lagi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum itu berkaitan dengan isbatus syahr, berkaitan dengan pensabitan pensabitan bulan Ramadan. Dan pada zahir kedua-dua hadis ni jelas menunjukkan penerimaan penyaksian seorang saksi untuk mengisbatkan awal bulan Ramadan secara mutlak. Kalau kita tengok hadis yang pertama, yang mana orang ramai saling menuntut untuk melihat anak bulan. Tapi yang nampak adalah Ibnu Umar dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima penyaksian tersebut. Begitu juga hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas bahwasanya seorang Arabi, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata aku telah melihat anak bulan. Ini aku telah melihat anak bulan Ramadan. Dan Nabi tanya, adakah kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah? Dia kata ya. Adakah kamu bersaksi Nabi Muhammad pesuruh Allah? Katanya ya. Itu Nabi terima dia punya penyaksian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan Bilal untuk iklankan kepada orang ramai supaya mereka berpuasa pada esok hari. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memada dengan seorang saksi yang adil. Seorang saksi yang adil, dan itulah mazhab kita, mazhab Syafi'i, iaitu dan begitu juga dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, iaitu cukup dengan seorang saksi yang adil. Tapi berbeza dengan mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sisi mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kata mereka kalau langit cerah, maknanya tidak ada kesamaran, tidak ada mendung, tidak ada gubar, maka pada ketika itu tak dapat tidak daripada beberapa orang yang membuat penyaksian, yang mengkhabarkan tentang nampaknya anak bulan. Yang mana perkhabaran ni sehinggalah
kita kata berlaku ghalabah zon. Berlaku ghalabah zon sahnya benarnya berita yang mereka sampaikan. Adapun kalau langit mendung, maknanya langit tak cerah, ada kesamaran, ada gubar, maka pada ketika tu diterima penyaksian ataupun ikhbar seorang. Walaupun orang tu orang perempuan. Walaupun orang tu orang perempuan dan walaupun orang tu hamba. Sebab di sini ulama khilaf, adakah al-ikhbar seperti yang kita sebut sebelum ni, adakah al-ikhbar dalam hadis ni akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ikhbar di sini ikhbar syahadah ataupun ikhbar riwayah. Jadi yang sahihnya dalam mazhab kita, ikhbar di sini adalah ikhbar syahadah. Ikhbar di sini adalah ikhbar syahadah, maka tidak diterima penyaksian perempuan dan tidak diterima penyaksian kanak-kanak, begitu juga tidak diterima penyaksian hamba. Adapun sebahagian yang lain mengatakan ikhbar di sini adalah ikhbar riwayah. Jadi dalam hadis ni ada padanya istihbab tara'il hilal wa talab ru'yatih. Jadi itulah sya'nul muslimin pada zaman dulu. Sya'nul muslimin pada zaman dulu depa lihat anak bulan. Tapi sekarang ni memang kurang sangatlah. Kita pun cuma berharap kepada orang lain untuk melihat anak bulan. Dan hukum jelas di sinilah kalau kita tengok, dan juga hadis yang sebelum ni Nabi kata idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faaftiru, yang mana ditaklikkan, maknanya digantungkan hukum, maknanya masuknya bulan, awal bulan tersebut dengan ru'yah. Yang diiktibar adalah dengan ru'yah, dengan melihat anak bulan. Baik. Kemudian Muhammad dalam hadis ni juga jelas pada kita penyaksian yang dilakukan tu adalah di sisi qadhi. Penyaksian yang dilakukan tu adalah di sisi qadhi seperti mana ataupun hakim. Kalau dalam hadis ni A'rabi buat penyaksian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga Ibnu Umar dia buat penyaksian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama berkhilaf. Ulama khilaf adakah memada lihat ru'yah dengan menggunakan alat. Dan sekarang ni kan setengah-setengah tempat, setengah-setengah negara diguna alat. Diguna teropong tu lah. Apa orang panggil? Teleskop. Diguna teleskop. Adakah memada Muhammad ru'yah menggunakan alat tu? Jadi sebahagian ulama kata memada, sebab dinamakan ru'yah juga. Tapi sebahagian ulama yang lain dia kata tak memada. Sebab ru'yah di sini adalah ru'yah tabi'iyah, iaitu melihat dengan mata kepala tanpa alat. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Sayyidina Muhammad dua hadis ni. Dan satu lagi berkenaan dalam mazhab kita sah juga syahadah ala syahadah. Syahadah ala syahadah. Macam mana syahadah ala syahadah? Kerana seorang ni nampak anak bulan contohnya, kemudian dia dituntut untuk buat penyaksian kepada qadhi ataupun hakim. Tapi dia tak boleh nak hudur. Lam yatamakan minal hudur. Sakit ke ataupun sebab-sebab yang lain, maka pada ketika tu dibolehkan syahadah ala syahadah. Dengan mana dia buat penyaksian. Dia buat penyaksian kepada orang lain, dia nampak anak bulan. Dan orang tu lah yang akan sampaikan kepada qadhi ataupun hakim, tapi disyaratkan dua orang. Contohnya ana nampak anak bulan, lepas tu ana dituntut untuk sampaikan kepada qadhi untuk buat penyaksian di hadapan qadhi. Tapi ana tak dapat datang, jadi ana panggil dua orang, ana buat penyaksian. Ushhidukuma anni raaitu al-hilal. Contoh. Lepas tu dua orang ni lah yang akan buat penyaksian di hadapan qadhi, bahwasanya si fulan telah melihat anak bulan. Jadi kalau qadhi terima, maka pada ketika tu disebarkan kepada orang ramai untuk mereka berpuasa. Dan masing-masing ikut pada tempat masing-masing lah. Contohnya kita di sini nampak anak bulan, tempat ni tak nampak anak bulan ni, jadi di sini dah puasa, tempat lain tidak puasa. Dan begitulah yang berlaku kalau kita tengok hadis Quraib. Hadis Quraib daripada Ibn Abbas dalam Sahih Muslim.
yang mana Quraib ke Syam. Quraib ke Syam, dan di sana ketika dia di Syam, dia nampak anak bulan. Dia nampak anak bulan dan orang ramai nampak anak bulan. Dan juga orang ramai berpuasa, dan pada ketika itu Muawiyah juga ada di Syam. Jadi Quraib berpuasa dan Muawiyah tu berpuasa, orang ramai sekali berpuasa juga. Dia nampak anak bulan malam Jumaat. Dia nampak anak bulan malam Jumaat. Kemudian sebab dia duduk di Madinah, lepas tu dia ke Syam. Lepas tu di akhir bulan dia balik. Akhir bulan dia balik, dia bertemu dengan Ibnu Abbas. Dia bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi bila bertemu dengan Ibnu Abbas bertanya tentang hilal, tentang anak bulan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi tahu, Ibnu Abbas tanya, bila kamu nampak anak bulan? Dia kata, kami nampak malam Jumaat. Lepas tu kata, kamu nampak sendiri ke? Dia kata, ya, aku nampak sendiri dan orang ramai pun nampak. Dan kami puasa dan Muawiyah pun berpuasa. Lepas tu Ibnu Abbas kata, kami nampak malam Sabtu. Maknanya nampak Jumaat tu malam tu. Jadi kami puasa hari Sabtu. Kami nampak malam Jumaat, afwan. Kami nampak malam Jumaat, maka puasa hari Sabtu. Adapun yang berada di Syam, mereka nampak malam Jumaat, mereka puasa hari Jumaat. Faham kan? Hari Khamis malam tu lah, malam Jumaat. Jadi esok tu siang Jumaat, sebab dia malam dulu. Jadi siang Jumaat tu mereka puasa. Itu orang yang berada di Syam. Adapun yang di Madinah ni, mereka nampak malam Jumaat. Maknanya esok pagi tu, pagi Sabtu tu, mereka nampak malam Jumaat. Mereka nampak malam Sabtu, betul ya? Mereka nampak malam Sabtu, afwan. Yang di Syam nampak malam Jumaat, yang di Madinah nampak malam Sabtu. Jadi yang berada di Syam puasa pada hari Jumaat, yang berada di Madinah puasa pada hari Sabtu. Jadi kata Ibnu Abbas, dia kata, maka kami masih lagi berpuasa sehinggalah kami nampak anak bulan, sehinggalah adat bilangan Ramadan tu 30 hari, ataupun kami nampak anak bulan. Ini ataupun kami nampak anak bulan Syaban, anak bulan Syawal. Lepas tu tanya Quraib, tidak memadakah Abu Sayyidina Ahmad, tidak memadakah bahasa Muawiyah berpuasa? Ini Muawiyah pun nampak, Abu Sayyidina Ahmad, orang ramai pun nampak puasa tu, dan Muawiyah sendiri berpuasa. Lepas tu kata Ibnu Abbas, maknanya dia kata, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang diperintahkan, yang Rasulullah SAW perintahkan kami. Jadi di sinilah yang Allah Sayyidina Muhammad yang duk pakai sekarang ni pun macam itulah yang kita nampak. Bila sini nampak, sini akan puasa. Tak nampak, dia tak puasa. Dan negara lain, kalau dia nampak, dia puasa awal lah. Malaysia puasa awal, sini puasa lambat sebab dia tak nampak. Cuma berkenaan dengan anak bulan Ramadan memada dengan seorang saksi. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain, mesti dengan 2 orang saksi. Dan sebelum terlupa, berkenaan dengan hadis yang pertama, hadis yang kita baca, la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain. Anda lupa nak sebut antara nuktah yang boleh dapat daripada hadis ni. Pada hadis ni diitlaqkan lafaz Ramadan tanpa disebutkan syahr. Diitlaqkan lafaz Ramadan tanpa disebutkan syahr. Kerana di sana ada yang mengatakan makruh menyebut Ramadan tanpa didatangkan syahr di depan tu. Kalau Imam Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim, bila ketika mensyarahkan hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jadi disebutlah pada masalah berkenaan dengan sebut Ramadan tanpa syahr ni ada 3 mazhab. Jadi mazhab yang pertama tu memang tak boleh mutlaqan, sama ada qarinah Ramadan di situ adalah bulan ataupun tidak. Dan mazhab yang kedua, tak boleh dia jadi makruh kalau tidak ada qarinah. Tapi kalau ada qarinah, contoh dia kata sumtu Ramadan, maknanya Ramadan situ adalah bulan Ramadan. Ada qarinah, ada petunjuk yang dimaksudkan dengan Ramadan di sini adalah bulan. Maka ketika tu tak makruh. Tapi kalau tidak ada qarinah, hukum dia makruh. Dan pendapat yang ketiga itulah pendapat yang sahih dari Imam Nawawi, iaitu tidak makruh. Antaranya hadis idza jaa Ramadan, Nabi sebut sendiri idza jaa Ramadan, tanpa sebut idza jaa syahrul Ramadan. Dan dalam hadis ni la taqaddamu Ramadan,
Nabi tak sebut la taqaddamu syahra Ramadan. Sebab berlaku khilaf di situ sebab ada hadis dhaif yang menyebut bahwasanya Ramadan tu ismun min asma'illah. Jadi perbahasan dia boleh rujuk kepada syarahan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab puasa dalam Sahih Muslim. Wallahu alam. Hadis kita akan sambung dengan hadis Hafsah. Hadis Hafsah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan niat. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.